Sumpah, itu mustahil. Kenapa besi buruk itu ada tepat di belakang aku? Satu jeritan membelah langit biru di ruang udara semenanjung Malaysia. Seorang juru terbang wanita handalan yang mengemudi F-22 Raptor, pesawat tempur paling berkuasa di dunia, sedang menggenggam erat tuas kawalan dengan wajah yang pucat lesi kerana ketakutan. Di paparan radarnya, musuh itu melekat seumpama bayang-bayang maut. Ia adalah sebuah Su-30 MKM milik Malaysia yang dianggap ketinggalan zaman. Mengapa ia tidak dapat dikesan oleh sistem halimunan stealth? Mengapa ia tidak dapat digoncang keluar? Dengan gerakan luar tabi yang seolah-olah mengabaikan hukum fizik, pesawat Sukhoi yang telah diubah suai secara ekstrem oleh jurutera tempatan itu mempermainkan teknologi tercanggih Amerika seperti sebuah mainan kanak-kanak. Adakah orang Malaysia ini ahli sihir? Inilah kisah pembalasan yang mendebarkan, di mana seorang ratu langit yang sombong akhirnya tunduk kepada ketelitian luar biasa para sifu mekanik Malaysia, sehingga dia memohon maaf dengan linangan air mata. Drama ini bermula sekarang, Februari 2024, di Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. Landasan pangkalan itu diselubungi bau bahan api jet dan bahang panas yang membahang. Dalam latihan bersama besar-besaran antara Malaysia dan Amerika Syarikat, perbezaan darjat antara kedua-dua angkatan udara itu terpampang jelas di kawasan parkir pesawat. Di sebelah timur landasan, berbaris siluet perak yang anggun seumpama jerung modern. Itulah F-22 Raptor, pesawat halimunan generasi kelima kebanggaan Tentera Udara Amerika Syarikat USAF. Permukaannya yang licin tanpa sebarang celah disaluti cat penyerap radar khas, seolah-olah menyedut cahaya matahari tropika yang terik. Di sekelilingnya, kreo penyelenggara muda memegang tablet canggih, melakukan pemeriksaan sistem secara digital dan sistematik. Segalanya nampak futuristik. Sebaliknya, di kawasan barat, suasananya persis sebuah bengkel kimpalan lama. Di situ berbaris Su-30 MKM milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Walaupun gagah, pesawat itu sudah berusia, dengan warna kelabu yang pudar dan kesan jelaga hitam, serta minyak yang melekat pada bahagian enjin akibat penggunaan bertahun-tahun. Tengok tuh. Adakah orang Malaysia datang sini untuk bermain perang-perang, atau mereka cuma mahu mempamerkan besi buruk? Sambil bersandar pada sayap F-22 miliknya, mejar Sarah Connor dari Yuzaf, ketawa besar dengan nada menghina. Sarah adalah seorang juru terbang genius, komander unit agresor yang memakai sut penerbangan tempahan khas, namun personalitinya jauh lebih agresif daripada kemahiran terbangnya. Dia mengangkat cawan kopinya dan menuding ke arah kawasan TUDM. Tolong beritahu mereka jangan kotorkan landasan dengan tumpahan minyak. Sensor Raptor saya sangat sensitif. Berada dekat dengan besi berkarat macam itu pun sudah cukup untuk buat sistem saya ralat. Juru terbang Amerika di sekelilingnya ketawa kecil untuk mengambil hati Sarah. Bagi mereka, Sarah adalah ratu yang tidak boleh dicabar. Namun, di hujung pandangan sini Sarah, terdapat seorang lelaki Malaysia bertubuh sederhana. Dia adalah Major Ahmad, seorang juru terbang veteran TUDM yang juga pakar teknikal. Dengan rambut yang mula beruban dan wajah yang terbakar dek cahaya matahari, Ahmad seolah-olah tidak mendengar penghinaan Sarah. Dia sedang menyusupkan separuh badannya ke dalam muncung enjin Sukhoi tersebut. Menariknya, dia tidak memegang komputer diagnostik canggih. Sebaliknya hanya memegang sebatang pemutar screwdriver, panjang yang pemegangnya diperbuat daripada kayu. Ahmad meletakkan hujung pemutar skru pada bahagian turbin enjin dan menempelkan telinganya pada hulu kayu tersebut sambil memejamkan mata. Ia adalah pemandangan yang sangat analog, seumpama seorang dokter tradisional yang sedang mendengar degupan jantung pesakit menggunakan stetoskop kayu. Sarah yang melihat gelagat itu berjalan menghampiri sambil mengejek. "Hei, apa yang awak buat tuh? Jangan beritahu saya awak periksa enjin guna batang besi tuh. Sekarang sudah abad ke-21, Malaysia tak ada komputer ke?" Ahmad perlahan-lahan mengeluarkan badannya dari enjin, mengesat peluh di dahi dengan sarung tangan yang kotor terkena minyak. Dia memandang Sarah dengan mata yang mengecil akibat silau. "Saya sedang mendengar suara mesin ini, Mejar. Getaran halus yang tidak muncul pada skrin digital boleh dirasai melalui hujung jari saya melalui pemutar skru ini." "Suara mesin?"
Itu karut. Sarah mengangkat bahu dengan rasa bosan. Sebab itulah Malaysia akan sentiasa menjadi kelas kedua kalau masih bergantung pada falsafah kuno begitu. Sarah kemudian mengetuk badan Su, 30 mkm itu dengan kukunya. Dengar ya, pesawat tempur adalah produk industri. Data adalah segalanya. Spesifikasinya adalah mutlak. Besi tua yang penuh tampalan ini tidak ada jiwa. Yang ada cuma keletihan logam dan reka bentuk yang ketinggalan zaman. Mata Ahmad berkilat tajam buat seketika. Dia menjawab dengan tenang tetapi tegas. Sebilah keris lama yang dijaga rapi boleh menjadi lebih tajam daripada pedang modern yang diabaikan. Pesawat ini bukan sekadar barang terpakai seperti yang awak sangkakan. Cakap memang senang, pahlawan boy. Sarah menurunkan cermin mata hitamnya dengan pandangan provokatif. Kalau begitu, buktikan. Dalam latihan esok, kalau awak berjaya lock on Raptor saya sekali sahaja, saya akan akui kehebatan awak. Saya sanggup melutut dan mencium sayap pesawat kotor awak ini. Tapi, kalau awak kena tembak jatuh tanpa sempat menyentuh saya, Sarah tersenyum sinis. Awak mesti hantar besi buruk ini ke pusat kitar semula serta-merta. Saya tak mahu ia menyemak di depan mata saya lagi. Suasana di pangkalan itu menjadi tegang. Mencabar pesawat halimunan tercanggih dengan pesawat lama yang mudah dikesan radar adalah seperti membunuh diri. Namun, Ahmad menjawab tanpa sebarang perubahan emosi. Baiklah, saya harap awak tidak lupa kata-kata itu. Ahmad kembali memegang pemutar skrunya dan meneruskan kerja penyelenggaraannya dalam diam. Di mata Sarah, itu nampak seperti tindakan seorang pengecut yang melarikan diri. Namun, Sarah tidak menyadari bahwa suara enjin yang didengari Ahmad tadi bukan lagi bunyi enjin Sukhoi biasa, tetapi ngauman luar biasa seperti seekor harimau yang lapar. Di dalam pesawat yang nampak kotor itu, terdapat pengubah suaian gila, Demon Mode, hasil seni pertukangan tradisi Malaysia yang tidak dapat dibayangkan oleh jurutera Amerika. Malam itu, di klub pegawai pangkalan Butterworth, juru terbang Amerika, berpesta sambil merayakan kemenangan yang mereka anggap sudah dalam tangan. Topik utama mereka adalah tentang barang antik Malaysia. Mereka masih membaiki pesawat tu sampai sekarang. Mungkin mereka sedang membaca jampi supaya semangat langit turun membantu, kata salah seorang daripada mereka, disusuli gelak tawa. Hanya Sarah yang duduk di tepi tingkap, memandang ke arah landasan yang gelap dengan pandangan dingin. Sementara itu, di hangar TUDM, suasana sangat sunyi, namun penuh dengan konsentrasi yang mendalam. Mejar, pelarasan terakhir selesai. Sistem pautan, link sistem, semua hijau. Peperangan elektronik sedia, lapor seorang kru darat. Ahmad mengangguk tanpa suara dan mengusap kokpit pesawatnya seperti mengusap kepala seorang sahabat lama. Tiba-tiba, seorang pelawat tidak dijangka muncul. Mike, seorang jurutera muda Amerika, yang menyelenggara Raptor Sarah, menyelinap masuk kerana perasaan ingin tahu. Hey sir, boleh saya tengok barang museum ni sekejap? Mike menjenguk ke dalam kokpit Su, 30 mkm itu sambil berseloroh. Namun, sesaat kemudian, dia terpaku. Lampu suluhnya hampir terjatuh dari tangan. Apa? Apa benda semua ni? Di hadapannya bukan timbunan meter analog yang berkarat, tetapi sebuah gelas kokpit dengan paparan LCD hitam yang tersusun rapi, setanding dengan teknologi Raptor. Malah, Mike melihat peranti yang tidak sepatutnya ada pada Sukhoi biasa. Tak mungkin. Sensor ini, adakah ini IRST, Infrared Search and Track, buatan tempatan? Ahmad menoleh dengan tenang. Awak perasan juga ya? Ya, ini bukan sekadar Su, 30 mkm biasa. Kami memanggilnya versi Super MKM. Ahmad mula menjelaskan seolah-olah seorang guru kepada muridnya. Awak anggap pesawat ini tua. Tapi dari segi otak dan saraf, ia setanding atau dalam sesetengah bahagian lebih maju daripada Raptor awak. Radar biasa umpama lampu suluh di dalam gelap, ia hanya menyuluh satu arah dan memberi amaran kepada musuh. Tetapi radar AESA yang kami pasangkan ini umpama lampu limpah stadium. Ia mengimbas seluruh ruang udara dalam sekelip mata dan mengunci banyak sasaran serentak. Tapi itu tidak cukup untuk kalahkan Raptor, celah Mike. Raptor itu halimunan, ia tidak muncul di radar. Sebab itulah kami ada ini. Ahmad menuding ke arah peranti kecil di hidung pesawat. Kalau radar adalah mata, ini adalah hidung.
Pesawat halimunan awak mungkin boleh sembunyikan gelombang radio, tetapi awak tidak boleh padamkan haba daripada enjin. Sensor buatan Malaysia ini boleh mengesan suhu badan seekor burung di langit dari jarak berpuluh kilometer. Ia seperti mencari ninja yang bersembunyi di dalam gelap hanya melalui haba badannya. Mike menggigil. Di saat Amerika menghabiskan berbilion dolar untuk teknologi tidak kelihatan, Malaysia menggunakan kebijaksanaan untuk membangunkan teknologi pasti nampak. Bukan itu sahaja, Mike menyentuh permukaan pesawat dan terasa pelik. Kerangka ini rasa lain macam. Adakah ia diperkukuhkan? Ya, Ahmad mengangguk. Kami tidak ada budget untuk beli pesawat baru setiap tahun, jadi kami mengoptimumkan apa yang ada ke tahap ekstrem. Pesawat ini telah dileraikan sepenuhnya. Setiap sendi yang mempunyai keletihan logam diperkukuhkan dan digilap semula. Ini adalah kerja tangan seperti membina rumah tradisional Melayu tanpa paku. Setiap inci permukaan pesawat ini digilap hingga tahap 1,1 ribu milimeter untuk mengurangkan rintangan udara, membolehkannya memecut melebihi spesifikasi asal kilang. Awak tahu maksud sayang? Tanya Ahmad kepada Mike. Kami tidak membuang barang lama. Kami menghargainya dan memperbaharuinya dengan ilmu dan seni. Itulah cara pahlawan Malaysia bertarung. Mike terpaku. Apa yang mereka hina sebagai besi buruk sebenarnya adalah sebilah keris yang telah diasah tajam di dalam sarung yang nampak usang. Mike segera berlari keluar dan menuju ke klub pegawai. Mejar Sarah, pesawat itu raksasa. Lapor Mike dengan nafas tercungap-cungap. Sarah memandang Mike dengan sinis. Kenapa nih? Awak nampak lipas ke? Bukan. Dalamnya semua baru. Sistem elektronik paling canggih. Sensor inframerah pemburu halimunan. Itu bukan Sukhoi. Itu sesuatu yang lain yang memakai kulit Sukhoi. Namun, Sarah hanya ketawa kecil. Oh, jadi mereka letak sedikit mekap tebal pada nenek tua? Reka bentuk asasnya sudah berusia puluhan tahun. Head physical tidak boleh ditipu. Sarah menggoyangkan gelas wine-nya. Sensor hebat pun tak guna kalau tak boleh kejar pergerakan saya. Esok, Raptor saya akan tanggalkan semua makeup tebal tu. Sarah masih tidak sedar. Jurutera Malaysia bukan sahaja menambah sensor, tetapi mereka telah menulis semula kod pengatur caraan kawalan pesawat, membuang semua limiter penghada keselamatan, membolehkan pesawat itu ditarik ke tahap maksimum yang mampu ditanggung oleh tubuh manusia. Keesokan paginya, langit Butterworth sangat cerah. Acara utama latihan Kop Taufan bermula, altitude 30.000. Fox 1. Tamatlah riwayat awak pahlawan, kata Sarah dalam kokpitnya. Sebaik sahaja latihan bermula, F-22 Sarah hilang sepenuhnya daripada skrin radar. Dia berada dalam mod halimunan, bersedia untuk mengunci Su 30 mkm dari jarak selamat. Itulah hukum perang modern. Musuh mati tanpa sempat melihat siapa yang menembak. Namun, selepas beberapa saat, tiada pengumuman kill daripada sistem simulasi. Sistem ralat ke? Tanya Sarah. Tiba-tiba, bulu romanya meremang. Naluri juru terbangnya mengesan ancaman dari arah belakang. Tak mungkin. Sarah segera memusingkan pesawatnya. Di sana, di belakangnya, terdapat siluet yang tidak sepatutnya ada. Di bawah cahaya matahari, sebuah pesawat kelabu dengan api afterburner yang panjang sedang memecut naik. Itulah besi buruk Su, 30 mkm. Macam mana? Sistem halimunan saya sempurna. Macam mana dia nampak aku? Di dalam kokpitnya, Ahmad bernafas dengan tenang. Di paparan skrinnya, satu titik hijau kelihatan jelas. Itu bukan isyarat radar, tetapi image haba daripada engine F-22 yang ditangkap oleh sensor air ST. Walaupun awak halimunan, haba awak tidak boleh disembunyikan. Menggunakan afterburner di langit umpama membakar unggun api di tengah hutan pada waktu malam, bisik Ahmad. Sarah segera bertindak. Dia mengaktifkan muncung tujuan berubah thrust, vectoring F-22, teknologi yang membolehkan pesawat itu berpusing secara drastik, seolah-olah mengabaikan graviti. Raptor itu berpusing di udara dengan pantas untuk berada di belakang Sukhoi tersebut. Mana-mana pesawat biasa pasti akan pegun, atau sayapnya akan patah jika cuba mengikut gerakan itu. Namun, Ahmad tidak gentar. Mari, kawan lama. Su, 30 mkm itu menjerit.
Tekanan G yang sangat kuat menekan tubuh Ahmad ke tempat duduk. 9G 9 kali ganda berat badannya. Tahap head limit manusia. Jika itu pesawat asal, ia mungkin sudah hancur di udara. Namun, kerangka yang telah diperkukuhkan oleh tangan-tangan mahir mekanik Malaysia selama beribu-ribu jam itu tidak sedikit pun bergetar. Wajah Sarah berubah daripada terkejut kepada ketakutan. Tidak kira betapa lincah dia bergerak. 30 mkm itu melekat seumpama bayang-bayang, seolah-olah ditarik oleh magnet yang kuat. Inilah hasil daripada pembuangan limiter keselamatan tadi. Jurutera Malaysia telah mengubah suai sistem supaya pesawat itu boleh dikerah sehingga ke tahap hampir hancur demi kemenangan. Pergilah, jangan kacau aku. Sarah panik. Keyakinannya yang selama ini bersandar pada kehebatan teknologi Raptor kini hancur lebur. Ahmad pula sudah berada di dalam zon fokus. Dia dapat melihat aliran angin, degupan enjin, dan kesilapan kecil dalam kawalan Sarah akibat panik. Apabila Sarah cuba mendaki dengan drastik sehingga kelajuannya menurun, Ahmad menolak pendikit ke tahap maksimum. 30 mkm itu mengaum. Dengan pecutan luar biasa, ia merapatkan jarak dan meletakkan Raptor Sarah tepat di tengah-tengah sasaran paparan HUD. Beep, beep, beep. Bunyi amaran penguncian bergema di dalam topi keledar. Sarah seperti bunyi loseng maut. Kali ini bukan sekadar inframerah, tetapi radar AESA berkuasa tinggi dari jarak dekat telah membakar sistem halimunan Raptor tersebut. Dari jarak sedekat ini, teknologi halimunan sudah tidak bermakna lagi. 40 saat seterusnya adalah mimpi ngeri bagi Sarah. Dia coba membuang chaff dan flare, berpusing-pusing di udara, tetapi penguncian Ahmad tidak terlepas. Dia yang digelar Ratu Langit kini, umpama katak yang sedang diperhatikan oleh ular tedung. Checkmate. Sebaik sahaja Ahmad menekan picu simulasi, sistem panding penghakiman mengumumkan keputusan. F-22 Raptor terpental. Suasana di Butterworth menjadi sunyi sepi. Pesawat tercanggih di dunia tewas dalam pertempuran jarak dekat dogfighter kepada pesawat berusia puluhan tahun. Di bawah, kru Amerika tergamam dengan mulut melongo. Gila, pesawat Sukhoi itu berpusing pada sudut yang sepatutnya buat sayap dia patah. Orang Malaysia ni pakai sihir ke? Namun, kru penyelenggara Malaysia hanya memandang ke langit dengan penuh bangga. Mereka tahu, gerakan itu bukan sihir, tetapi hasil daripada setiap skru yang digilap dan setiap sendi yang diperkukuhkan dengan penuh dedikasi. Selepas mendarat, Ahmad keluar dari kokpit dengan peluh membasahi badan, tetapi wajahnya tenang. Dia menepuk hidung pesawatnya perlahan. Terima kasih, kawan. Penerbangan yang hebat. Itu bukan sekadar kata-kata untuk mesin, tetapi penghargaan tulus kepada rakan seperjuangan. 30 mkm itu berhenti, dan bunyi enjinnya perlahan-lahan hilang, digantikan dengan kesunyian yang luar biasa. Beratus-ratus tentara Amerika berkumpul di sekeliling pesawat kelabu itu. Tiada siapa yang bersuara. Mereka memandang pesawat itu dengan penuh hormat dan rasa gerun. Ahmad turun dari tangga pesawat. Tiba-tiba, seorang juru terbang melangkah keluar dari celah orang ramai. Sarah Connor. Keegoannya sebagai ratu sudah hilang. Topi keledarnya dipeluk erat, rambut pirangnya kusut dan lencun dengan peluh, malah mekapnya juga sudah comot. Matanya merah, menahan rasa malu dan kekeliruan yang amat sangat. Dia berdiri di depan Ahmad, bernafas kencang, dan bertanya dengan suara yang bergetar. Jangan beritahu saya awak guna sihir. Tiada sihir. Ahmad menggeleng tenang. Yang ada cuma hukum fizik dan kecekalan manusia untuk mencabar head limit itu. Sarah mengetap bibir, lalu perlahan-lahan memandang ke arah 30 mkm tersebut. Dia menanggalkan sarung tangannya dan menyentuh muncung pesawat itu dengan tangan kosong. Serta-merta, wajahnya berubah, jarinya meluncur di atas permukaan pesawat. Dari jauh ia nampak kotor, tetapi pada sentuhan jarinya, ia terasa sangat licin, lebih licin daripada sutera. Biasanya pesawat lama akan mempunyai permukaan yang kasar akibat cat yang berlapis-lapis. Namun pesawat ini berbeza. Setiap satu daripada beribu-ribu rivet paku keling telah digilap dengan tangan supaya ia rata sepenuhnya dengan permukaan badan pesawat. Tak mungkin. Awak gilap setiap satu rivet ini dengan tangan supaya ia rata? Sarah menggigil.
Untuk mengurangkan rintangan udara, mereka meluangkan masa yang tidak masuk akal untuk menggilap logam tersebut. Ini bukan lagi penyelenggaraan industri, ini adalah tahap seni yang gila. Dia juga menyadari kesan hitam pada sayap yang disangkanya kotoran minyak. Rupanya itu bukan kotoran, tetapi kesan haba akibat penggunaan yang ekstrim, namun permukaannya tetap bersih daripada habuk. Tak ada bau minyak langsung, bisik Sarah. Awak semua. Awak layan pesawat ini macam apa? Ahmad tersenyum. Di Malaysia, kami ada konsep menghargai barang. Kami percaya, kalau kita menjaga sesuatu peralatan dengan sepenuh hati, seolah-olah ia mempunyai jiwa, ia akan membantu kita di saat hidup dan mati. Ahmad memandang tepat ke mata Sarah. Kemenangan hari ini bukan kerana kehebatan saya, tetapi kerana pahlawan tua ini marah apabila dihina oleh raptor awak. Dia cuma mahu tunjuk yang dia belum mahu bersara lagi. Sarah terdiam lama. Tiba-tiba, dia ketawa kecil, dan kali ini tiada lagi nada sombong. Jiwa, ya? Saya kalah. Sarah kemudian melutut dengan satu lutut di atas tar landasan. Itu bukan sekadar tanda kalah, tetapi penghormatan kepada pahlawan yang lebih hebat. Dia menempelkan dahinya pada muncung Sukhoi itu. Maafkan saya sebab panggil awak besi buruk. Awak bukan besi buruk. Awak adalah pesawat yang paling dicintai di dunia. Dia bangun dan menghulurkan tangan kepada Ahmad. Saya kalah, Major. Saya tarik balik kata-kata saya tentang kitar semula. Kalau boleh tak awak ajar pasukan saya macam mana nak jaga pesawat macam ni? Raptor kami memang hebat, tapi mereka rasa macam mesin yang dingin tanpa perasaan. Ahmad menyambut salam itu dengan erat, dengan sukacita. Tapi amarannya, latihan mekanik kami sangat keras. Kami bermula dengan memegang penyapu, bukan komputer. Pada saat itu, bunyi tepukan gemuruh dan sorakan memecah langit Butterworth. Tentara Amerika dan Malaysia bersorak bersama, melontar topi ke udara, tiada lagi sempadan negara, tiada lagi pemenang atau pecundang. Yang ada hanyalah penghormatan sesama manusia yang hidup di angkasa. Sejak hari itu, dikabarkan di pangkalan udara Anderson maupun di Butterworth, jurutera Amerika mula dilihat memegang kain buruk dan menggilap badan pesawat mereka dengan tangan secara manual. Mereka melakukannya sambil tersenyum bangga, kerana nilai suatu barang bukan terletak pada kecanggihan liter elektroniknya semata-mata, tetapi pada jiwa dan kasih sayang manusia yang menghidupkannya. Pesawat lama dari sebuah negara Asia Tenggara telah mengingatkan dunia tentang satu perkara yang hampir dilupakan dalam arus pemodernan. Seni ketelitian dan keikhlasan dalam bekerja adalah senjata yang paling berkuasa. Nota penutup. Kisah ini mengingatkan kita bahawa di sebalik spesifikasi hebat dalam katalog, keikhlasan untuk menjaga dan menghargai apa yang ada adalah identiti sejati rakyat Malaysia. Jangan sesekali memandang rendah pada sesuatu yang nampak usang, kerana di dalamnya mungkin tersimpan jiwa yang telah diasah dengan 1001 pengalaman. Jika Anda bangga dengan semangat pahlawan Malaysia ini, teruskan menyokong dan menghargai hasil kerja tangan anak bangsa kita